Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Allahumma rabbana ihdina siratal mustaqim. Ini kali kedua saya datang sini. Saya suka nak baca daripada ayat Quran tentang apakah yang akan berlaku apabila kita ni yang sudah meningkat umur, orang banyak dah belaka ni, apa akan terjadi pada kita. Iaitu kepercayaan kepada hari akhirat. Daripada surah Yasin ayat ke-51. Wa nufiqa fis-sur, dan ditiupkan sekekala, fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, maka tiba-tiba mereka daripada kubur mereka masing-masing kepada pencipta mereka, yansilun, datang segera, menyahut panggilan para malaikat untuk jumpa Allah. Qalu, lalu mereka berkata, ya wailana, alangkah celakanya kami, ini orang-orang yang buat syirik pada Allah. Man ba'athana min marqadina, siapakah yang membangkitkan kami daripada tidur-tidur kami. Hadza ma wa'ada ar-rahman, katanya para malaikat ataupun orang-orang yang beriman. Hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah dia apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Rahman. Wa sadaqal mursalun, dan telah benarlah kata-kata para rasul yang diutuskan. In kanat illa sayhatan wahidah, tidaklah tiupan sekekala itu melainkan tiup sekali saja. Fa idza hum jami'un ladaina muhdarun, maka tiba-tiba mereka semua sekali kepada kami hadir. Ini ialah kiamat kedua. Ini kiamat kedua. Kiamat pertama dalam surah Az-Zumar. Wa nufiqa fis-sur ayat ke-68. Wa nufiqa fis-sur, dan apabila ditiupkan sekekala pertama, fasa'iqa, maka mati semua. Man fis samawati wa man fil ard, makhluk di langit dan makhluk di bumi. Makhluk di langit ialah para malaikat. Makhluk di langit juga ialah roh-roh orang beriman dan para nabi alaihi wassalam. Wa man fil ardi, dan makhluk-makhluk di bumi, yaitu manusia, jin, para malaikat yang ada di bumi, serta orang-orang kafir yang ada di sijin, ruh dia. Illa masya Allah, mereka siapa-siapa yang Allah Ta'ala pilih tak mati lagi. Maksud tu daripada hadis sahih, bila ditiup sekekala pertama, mati semua kecuali 12 malaikat. Kecuali 12 malaikat, iaitu 8 malaikat yang dokong aras, 4 malaikat besar iaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israel alaihi salam. Jadi 12 malaikat. Kemudian dimatikan satu-satu. Yang terakhir sekali ialah Israfil. Ada satu lagi kata Israel iaitu malaikat maut, itu bukan. Itu hadis dhaif. Hadis sahihnya ialah Israfil. Lalu Tuhan tanya, siapa lagi yang hidup wahai Israfil? Lalu Israfil kata, ana wa anta, saya dan Tuhan saja ada lagi. Lalu Tuhan kata, mut anta Israfil, mati kamu Israfil. Maka mati Israfil itu dengan perintah Allah. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan sekekala yang kedua. Faiza hum, maka tiba-tiba mereka qiyamun, bangun berdiri, yang zurun, menunggu perbicaraan.
Ini masalah besar sekali. Wa asyraqatil ardu min nuri rabbiha, dan cerah memancarlah bumi mahsyar itu dengan cahaya Tuhan mereka. Wa wudi'al kitab, dan dibentangkan kitab amal. Wa ji'a bin nabiyyin, dan dibawa para nabi alaihi wassalam. Wa syuhada, dan para saksi. Wa qudiya bainahum bil haqq, dan dibuat keputusan di antara mereka dengan seadil-adilnya. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Wa wufiyat kullu nafsin ma 'amilat, dan disempurnakan setiap balasan manusia ma 'amilat, terhadap apa yang mereka dulu telah buat saja. Wa huwa a'lamu bima yaf'alun, sedangkan Allah sudah sedia maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Itu terjemah dia, tafsir dia nah. Jadi saya sudah baca tafsir sikit belah atas tadi. Wa nufikha fis sur, dan ditiupkan sekali pertama situ. Fasa'iqa man fis samawat, mati makhluk di langit dan makhluk di bumi. Illa masya Allah, mereka siapa-siapa yang Allah Ta'ala kendaki. Ada dua hadis sahih. Satu hadis sahih kata 12 tadi. Satu lagi hadis sahih mengatakan Allah dan Israfil saja. Lepas tu Allah perintah supaya kepada Israfil supaya mati. Lalu Israfil mati. Maksudnya mati ini ada 3 jenis. Satu diwakilkan kepada Malikul Maut untuk ambil nyawa. Satu lagi ialah tiupan sekakala. Tiup sekakala itu mati. Yang ketiga ialah mati makhluk ni kerana perintah Allah. Allah kata mati. Gitu. Dalam surah Al-Baqarah ada 2 ayat berkenaan dengan Allah Ta'ala perintah mati kepada Bani Israel. Satunya ialah apabila mereka nak tengok wajah Allah terang-terang, lalu Allah Ta'ala kata mati kamu, maka mati seorang-seorang. Selepas beberapa hari kemudian dihidupkan semula. Kemudian ada satu ayat lagi dalam surah Baqarah juga, lebih kurang 70,000 Bani Israel yang enggan pergi berperang. Kemudian Allah Ta'ala perintah mati kamu, maka mati semua sekali 70,000 selama setengah kata beberapa hari, setengah kata berminggu-minggu, berbulan-bulan, hancur. Kemudian dihidupkan semua sekali. Itu daripada ayat Quran. Baik. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup sekali yang kedua. Fa idza hum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka tu bangun berdiri. Yanzurun, menunggu perbicaraan. Saya ada dengar banyak ustaz-ustaz dia mengajar, dia kata bila dibangkit daripada mahsyar tu, berduyun-duyun orang bangun tu sehingga bertindak-tindak jatuh rebah. Tak betul tu. Salah tu. Dia bangun berdiri ni, bangun tu. Tak ada bertindak-tindak apa, dia tanah luah ni. Dan semua datang jumpa Allah Ta'ala tu, tak ada satu pun tertinggal. Maknanya terpijak-pijak kau tengah jalan tu kau, lekat dalam seluk ke, lekat dalam debu ke, hilang ke, tak dan bilang ke, semua sekali ada di belakang. Masalahnya ni ayat ni, masalahnya. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, dan cerah memancar bumi mahsyar binuri rabbiha, dengan cahaya Tuhan mereka. Mahsyar ni tidak ada lagi matahari. Matahari tak ada. Matahari hanya di alam dunia kita ni saja. Daripada hadis sahih dalam daripada surah As-Sajdah, Alif Lam Mim Sajdah. Sekejap saya baca.
Yubaddirul amra, ayat kelima surah Alif Lam Mim Sajadah. Dan dibuat urusan naik turun para malaikat minas samai, daripada langit sana, ilal ardi, kepada bumi. Thumma ya'ruju ilaihi, kemudian kembali naik semula kepadanya, fi yaumin, pada satu hari, kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun, di mana bilangannya ialah 1000 tahun daripada apa yang kita bilang. Maknanya yang ambil ibadat kita subuh tadi turun 500 tahun dulu lagi turun, baru sampai subuh tadi. Dan yang di negeri lain tu yang subuh subuh lewat sikit tu baru sampai, dia lewat lagi baru sampai, dia lewat lagi baru sampai gitu. Betul-betul begitu. Lepas tu naik pula tiap-tiap hari, dan tak ada belaga pun, tak ada aksiden pun para malaikat tu. Tak ada terlanggar bumi ke, terlanggar matahari ke, terlanggar bulan ke, baik bintang ke, tak ada. Dan langit sini ialah langit bumi. Langit yang dibuat kira ni ialah langit bumi. Dia langit tu 7 lapis. Daripada langit 7 lapis sana, daripada Sidratul Muntaha tu malaikat tu turun mari ke sini sampai 500 tahun. Naik pula 500 tahun, jumpa beri hantar ke Sidratul Muntaha pula, hantar kepada Allah Ta'ala ibadat-ibadat masing-masing. Tak kira lah ibadat baik ataupun buruk. Maknanya ibadat kita yang baru kita solat zaman muda dulu belum sampai lagi. Tapi Tuhan sudah sedia tahu dah, rekod tu belum sampai lagi. Baik. Soalan pertamanya ialah, sebelum mati ni, masa dicabut roh tu, ke mana roh tu pergi? Itu soalan dia mula-mula sekali, mudah ya. Bila roh ni tercabut, orang tu jadi mayat dah. Roh tu ke mana? Sebelum bukan nakir menanya soalan. Itu soalan. Dan soalan ni ramai tak pernah tanya pun. Adakah kita ni bila sudah mati ni belega-lega di atas mayat kita, duk tengok macam mana anak-anak cucu duk buat, duk mandi ke apa ke, nak tanam ke? Tak ada rekod tu, tak ada. Yang adanya begini, daripada hadis sahih, apabila satu orang tu dicabut nyawanya, maka roh tu dibawa oleh para malaikat keluar daripada tubuh. Cabut tu, roh ni meresap masuk ni, dia masuk ni, roh ni ada di setiap sel otak tu sendiri, sel daging, sel tulang, semua sekali. Jadi nak cabut tu kena malaikat yang terus cabut. Dia tak boleh keluar sendiri. Tak boleh nak baca, nak buang air, tak boleh. Dia kena cabut keluar. Dan nak cabut keluar tu sakit. Dia panggil sakaratul maut. Jadi daripada hadis sahihnya ialah apabila roh tu sudah tercabut daripada tubuh, malaikat tadi terus ambil mayat tu, ambil roh tadi. Mayat tinggal situ. Roh tu dibawa ke langit. Sekiranya roh tu orang beriman, maka keluar daripada jasadnya tu bau yang sangat-sangat wangi. Sehinggalah para malaikat yang ada dekat situ ataupun dalam perjalanan dia naik ke langit tu berkata, siapakah orang ni yang baunya sangat-sangat harum ni? Maka malaikat yang membawa kata si anu, dipanggil si anu. Sehinggalah dibawa tu, berjumpa dengan malaikat terus nak sampai ke langit tu, nak sampai ke langit pertama tu, disambut dengan begitu, sehinggalah sampai ke pintu langit pertama. Lalu malaikat pintu langit pertama tanya, siapakah roh ni yang bau sedap ni? Maka malaikat yang membawa kata si anu.
Lalu dibuka pintu langit pertama. Terus masuk lagi, disambut lagi, dipuji lagi sehingga ke pintu langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Keenam tu masuk yang ketujuh. Jadi mana-mana orang yang tahap imannya, tahap ibadatnya, maka akan ditempatkan sama ada di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam, ketujuh. Situ, duduk situ. Tak lama kemudian malaikat yang bawa tadi kata, maaf tuan, kita ni kena pergi jumpa tuan ni, kena cek pasport ni, cek pasport oleh immigration dengan ngecek pasport, cek visa oleh malaikat maut. Lalu dibawa roh tu kepada satu tempat di alam barzah juga. Lalu di situ dia ditanya, dicipta satu body lain, dicipta satu body lain yang tidak boleh, yang boleh duduk di dalam alam barzakh, yang tidak boleh duduk di sini dah lagi. Di alam barzakh tu tidak disebut ada oksigen, ke ada makan, ke ada minum, ke apa ke. Maka di situ tempat duduk. Macam seolah-olahnya gini, kalau kita ni Allah Ta'ala perintah supaya duduk di laut, duduk dalam laut, maka Allah Ta'ala kena sediakan untuk kita alat pernafasan yang boleh duduk macam ikan tu lah. Boleh makan, boleh berenang, boleh apa, boleh cakap, semua gitu. Jadi nak duduk dalam alam barzakh tu tempatnya. Jadi tempatnya tu kena upgrade body tu. Body ni tak boleh pakai dah. Kena pakai body yang super dengan body ni juga, cuma mutu lain sikit. Kemudian baru ditanya situ. Selepas ditanya, oleh kerana lulusan ni terus pergi tempat di Illiyin balik. Sini dipanggil Illiyin dalam surah Al-Mutaffifin. Ibadatnya dengan tuannya duduk di Illiyin. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tatkala dia nak mati, lalu dia kata, sahabatku di Illiyin. Tengok gitu, dia angkat tangan. Masa dia angkat tangan itulah jatuh, mati dia. Baik. Adapun satu orang yang kufur pada Allah, buat syirik pada Allah, melanggar hukum-hukum Allah Ta'ala ni, maka keluar dia daripada jasadnya dengan keadaan bau yang sangat busuk. Lalu dibawa malaikat keluar tadi, dibenci segala malaikat. Dia tanya siapa dia bau yang manusia yang begini busuk. Lalu malaikat yang bawa kata si anu, gelaran si anu. Sehinggalah sampai ke pintu langit pertama. Malaikat kata pintu langit ni tidak boleh dibuka untuk orang begini. Lalu dihantar turun ke bawah. Daripada ayat Quran, ada beberapa ayat Quran di mana disebut roh tadi dilempar ke bawah oleh malaikat yang seolah-olah macam burung helang. Lempar dan disambar oleh malaikat di bawah. Dilempar tu lah ke malaikat yang di bawah, macam sambar dengan kaki helang tu lah. Sehinggalah sampai ke Sijjin, dasar bumi yang ketujuh. Di situlah tempat dia duduk. Kemudian tak lama kemudian malaikat beritahu, berhenti sekejap, Mukanaki nak bertanya. Lalu pergilah ke tempat alam barzakh untuk ditanya. Bukan di kubur tu tanya ni. Bukan tanya di kubur tu. Di kubur tu jasad dia aja. Boleh jadi ada jasad, boleh jadi hancur lebur atau dibakar api macam Hindu tu kau. Semua sekali tu tak ada dah. Itu body je. Dimakan ikan, dimakan binatang ke apa tak kira dah. Yang dikiranya ialah jasad dia, apa ruh dia. Jadi ruh tu akan dimasukkan dalam body yang di-upgradekan, yang sesuai duduk di Sijjin pula, untuk dikenakan azab situ. Seperti mana dalam Quran disebut, dalam surah Hud ada beritahu tentang Fir'aun yang membawa, yang akan dikenakan azab di alam barzakh.
Kemudian azabnya lebih besar lagi di akhirat. Jadi soalannya, manakah lagi ada mana-mana roh atas muka bumi ini selepas satu orang itu mati? Jawabnya, di atas muka bumi ini tidak ada mana-mana roh dah lagi. Yang ada hanya yang hidup saja. Roh yang mana-mana ada tu bohong belaka, tak ada. Semua duduk di tempat masing-masing, iaitu sama ada di Iliyin ataupun duduk di Sijin. Kedua-dua ni alam barzakh belaka. Jadi siapa-siapa yang kata boleh jumpa dengan Tok Wali tu, Tok Wali ni cakap dengan waktu tu karut semua. Baik, balik pada surah Yasin tadi. Dalam surah Yasin ada ayat 26. Ayat 26. Iaitu qila dukhulul jannah. Qila dukhulil jannah. Masuklah kamu dalam syurga. Ini berkenaan dengan satu orang lelaki, namanya daripada hadis-hadis sahih, namanya Habib An-Najjar, Habib bin Najjar nama dia. Dia orang Rom. Orang Rom. Dia mati dibunuh oleh orang-orang Rom kerana memeluk tauhid inilah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Lalu dia dikata kepada dia tatkala dia mati dibunuh, qila dukhulil jannah, masuklah kamu dalam syurga. Mana bila mati saja terus masuk syurga ya. Qala ya laita qaumi ya'lamun, lalu dia berkata, alangkah bertuahnya kalau kaum aku tahu. Bima ghafara li rabbi, dengan sebab Allah Ta'ala sudah mengampunkan dosaku, wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan aku ni termasuk orang yang dimuliakan dalam syurga. Bermakna orang dalam syurga tak boleh nak bercakap dengan orang di dunia. Maknanya siapa-siapa yang kata dia boleh bercakap dengan mana-mana wali ke apa yang sudah mati ni adalah karut. Karut saja tak apa, sesak tu masalah. Dan kepercayaan tu akidah rusak, dia menyebabkan duduk di sijin bila mati. Batal semua amal soleh dia. Solat dia, puasa dia, haji dia, semua batal belaka. Baik, balik kepada ayat tadi. Surah Az-Zumar tadi. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, dan telah memancarlah bumi mahsyar dengan cahaya Tuhannya. Di mahsyar esok tidak ada lagi matahari, tapi cerah tu kerana nur Allah Ta'ala, cahaya dia. Macam mana tak tahu. Ada hadis yang mengatakan orang yang kena azab tu seolah-olah matahari sejengkal atas kepala. Matahari ni besar ni. Matahari ni agak-agaknya 10,000 kali ganda daripada bumi ni. Maknanya kalau mahsyar tu ada siapa-siapa yang kena cahaya matahari tu, panas tu, sejengkal tu, bermakna Nabi pun kena juga. Pasal dia besar. Matahari tu besar. Jadi kalau kena seorang, kena belaka mana ada tu. Tidak gitu. Allah Ta'ala boleh buat satu orang tu panas seperti matahari sejengkal atas kepala. Tapi orang sebelahnya tidak. Begitu juga hadis yang mengatakan ada orang yang tenggelam dalam peluh dia. Sampai ke tenggelam tu lah, sampai habis. Ada sampai ke dada, sampai ke mulut, sampai ke dahi dan sebagainya. Itu khas untuk orang tu saja, orang sebelah dia tidak gitu. Nah, orang sebelah Allah Ta'ala dia beriman dengan Allah Ta'ala di hari akhirat ni tak sama dengan beriman kita pada Allah Ta'ala di dunia. Dia tak serupa. Allah Ta'ala di akhirat, Allah Ta'ala cipta apa-apa tanpa asbab. Di dunia ni dicipta apa-apa dengan sebab.
Kita panas kerana ada matahari, gelap kerana ada bulan. Gelap, sejuk, panas dan semua sekali. Pokok nak tumbuh kena ada air dan sebagainya. Semua sekali itu ada panggil asbab. Di akhirat besok asbab tu tak ada. Allah Ta'ala cipta khas gitu ya. Nah, baik. Wa wudi'al kitab, dan dibentangkan kitab amal, ayat 69 surah Az-Zumar. Kitab amal ni bagi orang yang beriman, amalannya terima di tangan kanan. Orang yang buat syirik kepada Allah, amalan tangan kiri. Orang yang berdosa banyak pun amalan tangan kiri. Jadi maknanya sini dalam surah Al-Waqiah, manusia itu salah terbagi kepada 3 apabila berlaku kiamat. Satu golongan kanan, satu golongan kiri, satu golongan orang dulu, orang muqarrabin, orang dulu daripada orang dulu. Bermakna ada 3 jenis manusia. 3 jenis manusia ni. Jadi wa wudi'al kitab, dibentangkan kitab amal ni, yang mana yang beriman tu akan terima tangan kanan. Yang mana yang orang beriman, syirik tak buat, bid'ah tak buat, tapi dosa banyak, terima amalan tangan kiri, masuk neraka dulu lah sekejap. Sekejap tu 1000 tahun, juta tahun lah. Tapi sekejap tu juta tahun. Dia tak ada main sikit-sikit ni, tak ada. Yang kedua, yang terima amalan tangan kiri, yang kafir semua sekali itu terima amalan tangan kiri belakang. Dan di mahsyar besok, orang kafir ni tidak ditanya dah lagi. Tak tanya dah. Rekahnya gini, awak ada sebuah berhala ke? Ya, ya di sana. Gitu. Semua kubur sana. Percaya begini ke? Sana. Tinggalnya orang beriman je, tinggal hak tu bercara. Dan cara yang orang beriman tu 500 tahun. 500 tahun untuk seorang. Jadi dibentangkan kitab amal. Waji'a bin nabiyyin, dan dibawa para nabi, wasyuhada, dan para saksi. Ini masalahnya. Dan dibawa datang para nabi, dan dibawa datang juga para saksi. Jadi saksi ini siapa? Nabi itu siapa? Kalau kita nabi ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syuhada itu siapa dia? Setiap kita ni kena ada saksi. Setiap seorang kita ni kena ada saksi. Saksi sini ialah guru. Guru, sama ada guru tu guru ajaran sesat ataupun ajaran tauhid. Mana-mana satu, bawa mari dia mari saksi. Dan ayat ni, ayat berkenaan dengan nabi dan saksi ni acap kali dalam Quran ni. Jadi saksi sini gini. Misalnya kita semayang tadi. Jadi Pak Imam kita semayang, kita pun bakat semayang ikut dia. Lalu ditanya pada Pak Imam dan pada kita semua, awak belajar daripada mana ni semayang macam ni? Kan subuh 3 rakaat ke? 4 rakaat ke? Mana nak tahu? Macam mana kita nak tahu sahih? Subuh ni 2 rakaat. Nak tahu daripada mana? Nabi dah meninggal dah. Tahu daripada hadisnya. Takbir ni takbiratul ihram. Angkat tangannya kena begini. Kena begini angkat tangan. Tak boleh begini. Tak boleh ni begini. Tapi manusia ni dia biasa dah. Mula-mula asalnya begini, lama-lama jadi gini. Asalnya begini, lama-lamanya jadi gini. Saya pernah semayang Jumaat di dekat dengan Gua Musang sana. Di mana Pak Imam dia angkat takbir Allahu Akbar, angkat dua-dua begini macam Hitler. Tapi dua-dua belah tangan gini. Saya duduk sah yang ketiga belakang dia. Tapi oleh kerana kita belajar hadis ni, kita tahu bahawasanya angkat tangan tu ialah sunat. Takbir tu yang wajib. Lafaz takbir tu wajib. Maka saya ikut juga lah.
Kalau lafaz takbir tak betul, saya tak ikut lah. Lafaz takbir dia tu betul, cuma dia angkat tangan yang sunat tu salah dia tidak ada markah bahagian angkat tangan. Bahagian angkat tangan tak ada markah. Ada yang takbir begini, ada takbir begini, orang perempuannya takbir begini. Tidak ada hadis orang perempuan ni takbir dia begini ni. Tak ada. Saya mengajar hadis. Sunnah sittah saya mengajar. Jadi macam mana, daripada mana dia ajar tak tahu ni. Orang perempuan takbirnya begini, walaupun dalam kain, itulah kain. Solat perempuan tu serupa dengan orang lelaki, ya, tak ada beza, serupa. Cuma gini, orang perempuan tidak angkat tinggi, dia kena angkat setakat nampak jari. Orang belakang boleh nampak jari gini, tak okey. Orang lelaki pun begitu juga. Tidak bolehlah takbir Allahu Akbar tak nampak jari. Kalau orang belakang tak nampak bahu tu, tak nampak jari kita di bahu tu, angkat tangan tu tak sah. Jadi pahala bahagian angkat tangan tu tak ada. Semayang tu sah. Markah tu situ kurang, sini kurang, sini kurang, sini kurang. Tak ada. Sebab tu hadis Nabi kata ada orang tu balik jumpa Allah, solat dia 1/10, sorak dia 2/10, 3/10, sampai tu 9/10, 10/10 tu payah. Kena betul ikut sunnah lah. Ikhlas tu satu hal pula. Jadi macam solat tadi, kita akan jawab dah. Awak solat macam mana ni? Awak tahu daripada mana ni gini? Kita belajar daripada guru kita. Nama apa? Nama apa? Nama sekian. Panggil dia mari sini. Mari sini. Panggil guru tu mari. Awak belajar dengan siapa? Belajar dengan guru dia. Mari. Marilah kau. Mari panggil. Last kali awak belajar siapa? Belajar dengan Nabi. Muhammad mari sini. Gitu. Betul ni. Kamu ajar begini. Betul. Okey semua. Kalau Nabi kata tidak, tak ada. Lock up semua sekali. Dengan guru-guru, dengan murid-muridnya semua sekali masuk neraka habis. Ini masalah besar sekali. Ayat tu begitu ya. Waji'a bin nabiyyin, dibawa para nabi, wasyuhada, dan para saksi. Wa qudiya bainahum bil haqq, barulah dibuat keputusan dengan saat di antara mereka seadil-adilnya, wa hum la yudhamun, dan mereka tidak dizalimi sikit pun. Ada ayat, ada surah lain pula, surah Haji. Tafsir ayat sani. Yang saya kata sani guru sani. Ayat ke 78 akhir surah Haji. Wajahidu fillah, dan berjihadlah kamu pada Allah. Maksud pada Allah ialah pada mentauhidkan Allah. Wajahidu fillah, jihadlah kamu pada Allah, iaitu berjihadlah kamu menegakkan tauhid, bahawasanya Allah Ta'ala lah sahaja Tuhan yang layak disembah. Jadi berjihad ni ialah menegakkan tauhid. Jadi kalau berjihad dengan buat syirik, masuk neraka orang tu. Ni ramai ni benda yang kita rasa dah berjihad masuk syurga. Tidak, kalau buat syirik kau masuk neraka. Wajahidu fillah, dan berjihadlah kamu kepada mentauhidkan Allah. Haqqa jihadih, sebenar-benar jihad. Sebabnya wajtabakum, dialah yang memilih kamu menjadi orang beriman. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, dan dia tidak jadikan untuk kamu dalam beragama ini sebarang kesulitan. Tidak payah pun, mudah ya. Agama ni mudah ya. Kalau ibadat kita tu payah, perlu duit banyak, itu tak betul. Agama kita ni kena orang yang paling miskin sekali, paling bodoh sekali boleh amal. Itu agama. Kalau agama ni semua kena pakai kaya baru boleh amal, tak betul. Tak betul. Nah? Dan ibadat ni tidak ada upah. Ibadat tidak ada upah. Jadi amal soleh kita buat tu tidak boleh jadi payah.
Sebab Tuhan kata, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan tidaklah kami jadikan untuk kamu dalam beragama ni sebarang kesulitan. Nak belajar pun mudah, semua mudah belaka. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya kami telah permudahkan Quran ini untuk dipelajari. Tak ada kau siapa yang sudi nak belajar, dia nanya. 4 kali tanya dalam surah Al-Qamar. 5 dalam surah Al-Hadid. 5 kali. Millata abikum Ibrahim, agama yang sudah di-upgradekan daripada bapa kamu Ibrahim. Agama kita Islam ni ialah agama daripada syariat asalnya ialah syariat Nabi Ibrahim. Saya beri contoh nah. Apa yang kita makan sekarang ni ialah syariat Nabi Ibrahim AS. Semua yang halal ni yang kita makan ni ialah syariat daripada syariat Nabi Ibrahim lagi. Nikah kena ada wali, kena ada mas kahwin, akad dan ijab tu semua sekali itu adalah daripada syariat Nabi Ibrahim lagi. Syariat tu lagi. Bercerai itu pun daripada syariat Nabi Ibrahim. Bezanya zaman Nabi Ibrahim dulu nak bercerai beratus kali tak apa. Nak bercerai 100 kali bercerai pun tak apa. Boleh kahwin balik, tak ada masalah apa. Dalam syariat Nabi-nya, bercerai ni setakat 2 kali boleh rujuk, yang ketiga boleh bercerai tapi tak boleh rujuk lagi. Itu ya. Nah, jadi solat Nabi Ibrahim dulu 2 rakaat, kitanya 4 rakaat pun ada, 3 pun ada, 2 pun ada. Dan solat ni tak silap sayanya ialah 3 waktu saja zaman Nabi Ibrahim. 3 waktu. Solat dia 2 rakaat. Cara nak solat, ambil wuduk dan sebagainya, sahabat-sahabat ada beritahu kami sebelum solat ambil wuduk. Abu Zar kata kami sudah solat duha dulu bersama. Masa dalam Zahiliyah dulu sudah solat duha. Solat tahajud dan sebagainya ada dah. Cuma syariat tu ada beza sikit-sikit lah bacaan dan sebagainya lah. Yahudinya solat 3 waktu macam juga syariat Nabi Ibrahim juga. Ya solat dia tu ada qiyam, ada rakaat, ada sujud dan ada tahiyat, tapi solat dia tu lebih kurang 17 minit baru nak habis satu solat. Qiyam dia baca macam-macam, dia rakaat baca macam-macam dengan doa akad. Itidal pula baca lagi, lepas sujud rakaat pula, qiyam pula. Macam-macam. Bacaan tu macam-macam. Wassammakum, dialah yang menamakan kamu muslimina, orang-orang muslim, min qablu, sebelum pada ni, iaitu sebelum daripada Quran itu. Dalam kitab Taurat, Injil, Zabur ada sebut situ. Wa fi hadza, dan dalam kitab Quran ini, liyakuna rasul, supaya Rasul itu, Rasulullah SAW, syahidan alaikum, akan jadi saksi ke atas kamu. Ini ayat ni. Wa takunu syuhada 'alan nas, dan supaya kamu yang belajar ni jadi saksi kepada manusia ramai-ramai. Ini ayat. Ni. Jadi ulama tu jadi saksi kepada orang yang belajar dengan dia. Sebab tu mengajar ni tidak boleh salah. Salah tak boleh. Silap tu adalah guru-guru tu, kesilapan tu ada, tapi salah tu payah. Sebab seorang guru tu dia kena Nabi kata aku tinggal pada kamu 2 perkara, Quran dengan Al-Kitabi was Sunnati, kitab Quran ni dengan sunnah aku. Selama mana satu orang tu berpegang dengan 2 perkara ni, dia tidak akan sesat selama-lamanya. Bermaknanya hadis ni untuk orang awam, untuk kita semua. Maka kita kena nak belajar dengan siapa? Kena belajar dengan orang yang reti 2 perkara ni. Kalau tak reti 2 perkara ni, dia bukan guru. Yang boleh kita buat panduan betul lah. Jadi huwasammakum muslimina min qablu, dan dialah yang menamakan kamu orang muslim
min qablu sebelum pada ni. Wa fi hadza dan dalam kitab Quran ini. Liyakuna ar-rasulu 'alaikum syahidan 'alaikum, supaya rasul itu jadi saksi ke atas kamu, wa takunu syuhada 'alan nas, dan supaya kamu jadi saksi atas manusia. Jadi oleh kerana tak baru-baru belajar, ni ayat ni. Rangkap ni, oleh kerana kita baru-baru belajar, faqimus shalah, dirikanlah solat dulu. Jangan ada banyak tanya lagi lah. Dirikan solat. Sambil-sambil belajar tu, wa atuz zakah, keluar zakat. Wa atasimu billah, dan berpegang teguhlah kamu dengan Allah. Wa maulakum, kerana dialah pelindung kamu sebenar. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, dan dialah sebaik-baik pelindung. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Baik. Di mahsyar besok, ini tempat yang kita sama ada suka tak suka kena pergi. Pertama sekali akan jumpa Nabi di Telaga Kautsar. Di Telaga Kautsar tu akan dapat tahu dah sama ada orang tu masuk syurga ke masuk neraka. Apabila jumpa Nabi, Nabi tengok. Nabi kata, ummati, ummati. Ada adik lain kata, sahabatku, sahabatku. Umat aku ataupun sahabatku, sahabatku. Lalu mereka yang ada dekatnya kata, Muhammad, kamu tak tahu apa yang mereka ubah daripada agama kamu. Kamu dah mati lama dah. Lalu Nabi berkata, pergi kamu daripada aku, pergi kamu. Mana orang itu masuk neraka. Ini bab bid'ah. Awak buat bid'ah, kena sini. Jumpa Nabi, tapi Nabi tak mengaku umat. Ini masalah besar sekali. Lepas tu duduk di mahsyar tu, satu saf boleh jadi 1 bilion manusia, begitulah, satu-satu saf gitu. Ada ratus-ratus, seribu-ribu saf ada. Yang saf yang pertama 120 saf sahaja yang masuk syurga. 120 ya masuk syurga. Yang lain semua ahli neraka habis. Daripada hadis sahih, orang yang masuk syurga ialah 1 setiap 1000. Mana penduduk Malaysia kita ni 32 juta dah. Agak-agak 32 juta. Bermakna 32,000 ya ahli syurga. Gitu. Ramai orang pergi haji lagi daripada ahli syurga. Gitu. Jadi sekarang ni, hadis ni bila dengar ni, cepat-cepat kita baca doa. Ya Allah, ya Tuhanku, biarlah aku ni termasuk seorang daripada yang 1000 tu. Seorang daripada yang 1000 tu. Dan duduk di mahsyar ni, antara dua sujud ni, telanjang bokeh tu satu hal. Duduk ni duduk atas tangan, duduk atas lutut. Duduk antara dua sujud, kepala tunduk. Lama mana? Ribu-ribu tahun. Maknanya, bila dibangkit di mahsyar, kita dicipta jadi makhluk baru pula situ. Tak boleh nak guna dah lagi body di alam barzah, tak boleh dah. Sebab sininya duduk di mahsyar saja ribu-ribu tahun tu tak ada kedai mamak tu situ. Hotel-hotel bajet pun tak ada, pokok kayu pun tak ada, air sungai pun tak ada tu. Mana tak makan, tak minum, tak tidur, tak rehat selama ribu-ribu tahun. Tunggu tu saja. Tunggu cara saja. Ini masalah besar sekali yang kita kena fikirlah. Nak fikir. Saya nak tanya. Boleh? Boleh saya tanya? Apabila siap kita ni nak masuk syurga dah. Bila masuk syurga tu, tak adakah kita nak jumpa Allah Ta'ala Tuhan kita nya? Itu soalannya. Adakah pernah diajar bahawasanya dalam syurga ni kita boleh jumpa Allah Ta'ala Tuhan kita? Ada diajar?
Wa ilaihi turja'un ayat tu. Wa ilaihil masir, wa ilaihi turja'un ayat Quran. Ujung tu gitu. Dan kepada kami sajalah kamu semua dikembalikan. Balik jumpa Allah, balik jumpa Allah. Jadi ibaratnya gini, kita pergi ke Agong kata bolehlah awak nak mari ke istana saya ni. Nak duduk bilik tidur saya pun boleh. Nak makan apa saja yang ada tu pun boleh belaka. Nak pakai semua kenderaan saya pun boleh belaka. Kita pun pergi ke istana. Masuk situ, duduk situ. Soalannya, dengan Agong tak jumpa ni bagus betul ke kita ni? Dengan Agong tu sendiri kita tak jumpa. Macam mana? Tuan punya istana tu. Tak betul. Tak. Kau betul kita? Tak betul. Bermakna, masuklah syurga ialah untuk jumpa Allah. Kita pula diajarnya, bila mati, masuk syurga. Oh, tu betul dah tu, situ betul dah situ. Cuma yang satu lagi tu. Bila ditanya, kenapa Tuhan beri kepada kita segala nikmat dalam syurga tu? Sini banyak jawapan yang serong jadi, yang lari tajuk jadi. Jadi semua nak, semua dapat, semua apa yang kehendak boleh berlaku supaya apa yang minta dapat. Rupa ni boleh tukar lagi tahu? Tak tahu. Rupa ni, saya nak jadi Mak Saleh hari ni. Dia macam macam pergi plastik surgery tu lagi tu. Cuma dia pergi tunjuk tengok katalog tu. Ni nak mata biru hari ni, mata kuning hari ni. Saya ni tak pernah jadi negro ni, nak tengok negro macam mana. Awak tak tahu, tanya je lah. Negro ni kalau comel luar biasa dah. Luar biasa kulit dia. Luar biasa. Cina pun gitu, Jepun pun gitu. Macam-macam bangsa ni dia ada yang comel dia tu. Maka ada orang yang rambut straight nak rambut kerinting. Ada yang straight tu nak rambut negro, ada yang negro nak rambut straight. Begitulah belaka manusia ni. Jadi di syurga tu boleh minta belaka. Cuma Tuhan tu kita tak nak jumpa, iaitu Allah Ta'ala tu tak betul. Jadi sebenar sekali ya, syurga tu ialah tempat dia panggil layanan tetamu dia panggil. Tempat nak dilayan tetamu. Situ di syurga tu. Ibaratnya gini lah. Xi Jinping ni, Presiden China ni ajak kita pergi ke negara dia nak jumpa. So dia bawa mari kapal terbang dia tu. Lepas tu bawa mari pegawai, mari jemput di rumah. Terus ke kapal terbang dia, terus pergi ke Beijing kita kata. Dan duduk di istana-istana dia tetap telah. Pasalnya pegawai itu kata minta maaf lah pasal kita punya presiden ada jumpa dengan Presiden Biden mereka. Jadi 2-3 hari ni dia tak ada di rumah ni. Jadi duduk dalam istana ni pegawai kita. Jadi awak minta apa-apa boleh lakukan. Gitu. Iaitu syurga ni ialah tempat kita berehat sementara tunggu jumpa Allah Ta'ala Tuhan. Tu sebenar syurga. Dia panggil anugerah. Satu anugerah tetamu. Layanan tetamu dia panggil. Layanan tetamu dia. Pasal dia nak jumpa. Jadi daripada hadis sahih, ada manusia tu jumpa sekali sebulan, sekali seminggu, 3 hari sekali, setiap kali sekali sehari, dan ada yang jumpa 2 kali sehari. Ya Allah ya Tuhan kami, jadilah kami ini antara ahli syurga, antara mereka yang mendapat masuk syurga supaya boleh jumpa kamu ya Allah ya Tuhan kami. Ada soalan nak tanya? Boleh nak tanya. Jadi sekarang ni tak ada.
Baik. Agama ni satu saja. Ilmu pun satu saja. Kalau tak sama tu tak betul. Sebab agama ni mari daripada Quran dan mari daripada hadis. Dua sumber ni ya. Iaitu Quran induk dia, hadis huraian bagi Quran. Jadi kalau tak sama tu tak betul. Sebab dia satu ya. Dia semua mazhab akidah serupa saja berlaku. Beza antara mazhabnya ialah furuk dia aja. Ujung cabar-cabar ranting ujung saja. Itu saja. Ada setengah semayang tu dia letak tepi. Tu beza-beza gitu yalah. Mazhab kita ada baca doa kunut. Mazhab lain tak ada baca. Mazhab Hanafi dia baca juga doa kunut tak kat tangan. Dia baca doa kunut sebelum rokok. Sebelum rokok kita baca doa kunut lepas rokok. Jadi itu dipanggil furuk-furuk lah. Itu no problem tu. Hak masalahnya tauhid tak boleh salah. Sunnah satu ya. Sunnah dengan tauhid ni satu ni ya. Maknanya kalau siapa-siapa dia boleh bercakap dengan orang mati itu kufur lah. Tak ada apa-apa. Pasal ayat Quran kata la tusmihul mauta. Kamu Muhammad tak boleh bercakap dengan orang yang sudah mati. Wa ma anta bimismi'in man fil kubur. Dan kamu Muhammad tidak boleh perdengarkan pada orang mati dalam kubur. Itu ayat Quran. Ni akidah-akidah yang wajib kita tahulah. Antara lain lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia kata la aqulu lakum indi khazainullah. Aku tak kata kepada kamu aku ada khazanah Allah. Surah An'am ayat 50. Qul beritahu Muhammad semua sekali. Wala aqulu lakum indi khazainullah. Aku tak kata pada kamu aku ada khazanah Allah. Bermakna Nabi balik ke rumah buka almari ada duit. Tak ada. Tak ada duit, masuk poket, keluar duit. Ataupun baca, masuk duit kot tikap lah, apalah seperti ramai dia buat lah ni. Itu semua tu ada sesat dah. Wala aku lakum indi khazainullah. Wala aku lu inni malah. Aku tak kata aku ni malaikat. Mana-mana aku ni bukan malaikat, sifat malaikat pun tak ada. Sifat malaikatnya apa? Boleh raib, boleh terbang. Kitanya boleh raib, boleh terbang. Itu syirik je lah. Tak ada apa-apa. Mudah ya. Belajar dengan tafsir Quran, belajar dengan hadis Nabi. Keluar, harus benar. Kul, beritahu mereka semua, Muhammad. La amliku li nafsi darra wala nafa. Aku tak ada kuasa bagi aku untuk beri kepada siapa-siapa bala musibah. Wala naf'a, dan aku ada kuasa nak beri kepada siapa-siapa manfaat. Kitanya ada tak? Kita ada tentang Nabi kita. Nak makan ubat, baca bismillah, baca selawat. Bermakna Nabi ada kuasa sikit situ. Tak ada hadis yang mengatakan baca selawat boleh sembuh penyakit, tak ada. Tak ada. Jadi yang mana dah buat dah tu berhenti jelah, taubat jelah tu. Iaitu makan ubat baca bismillah. Makan ubat baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Bacalah bismillah wahai Nuh tatkala kamu nak naik kapal. Wa mursaha wal mursaha, dan bacalah bismillah semasa kamu turun kapal. Ada banyak lagi di mana burung Hud bawa mari ke Nabi Sulaiman alaihissalam surat daripada Nabi Sulaiman kepada Balqis. Dia kata start dengan bismillahirrahmanirrahim. Gitu juga. Serupa Nabi pun kepada Heraklius pun baca bismillahirrahmanirrahim. Semua start dengan bismillah lah tu. Jadi bismillah ialah doa. Jadi ya, kalau kita sudah buat dah, apa yang perlu buat ialah taubat. Jangan buat ialah lagi. Tu ya, mudah. Orang perempuan
Jangan duk pantang-pantang lah salin ni. Kulu makanlah halal wa tayyibah. Apa yang halal dan baik untuk kamu. Kita makan apa yang halal, apa yang baik. Kalau tak baik, tak boleh makan. Ada orang tu tak boleh makan ayam, maka dia tak boleh makan ayam pasal mudarat bagi dia. Ada orang tak boleh makan udang, tak boleh makan ikan toko lah apa semua tu, dia tak boleh makan lah ya tu. Tetapi kalau bersalin tak boleh makan ayam tu, itu syirik pada Allah. Okey. Ni ramai yang kita pakat buat ni. Isteri saya pun buat juga dulu. Saya pun, aduh, sebelum saya belajar pun saya pun buat juga dulu. Ini ajaran-ajaran yang tok nenek dia panggil. Berhenti je lah. Itu je. Itu je. Nah, jadi nak ajar semua pecah. Plastik bag nak balik ni. Kita belajar sikit-sikit sudah ada dulu. Nah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah usaha kami belajar ni. Wansurna, bantulah kami faham kamu ya Allah. Innaka antas sami', sungguh yang kamu Tuhan Maha mendengar kebijangan-kebijangan apa yang ada dalam hati kami. Al-Ali, Maha mengetahui macam mana nak ajar kami. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, janganlah kamu pesongkan hati-hati kami. Ba'da iz hadaitana, selepas kamu beri hidayah pada kami. Wahablana, dan kurnialah kepada kami rahmatan, satu rahmat, innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.